Rasulullah. Ya. Halo. Surah Al-Kahfi. Tiga kosong dua. Surah Al-Kahfi, surat 302, juzuk yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استدعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam ini insya-Allah.
Mudah-mudahan kehadiran kita ke rumah Allah diberikan rahmat dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala serta keampunan. Yang saya hormati pengurusi masjid, timbalan pengurusi, tuan-tuan EJK, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilah, para muallim, muallimah, da'i, ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan ayah-ayah serta ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada awal mukadimah kita sebut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saat dan ketika ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu dan juga masa untuk sama-sama kita duduk dalam rumah Allah. Kerana kita ni atau tuan-tuan yang berada dalam rumah Allah hari ini merupakan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu telah disebutkan dalam Quran banyak ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita bermacam-macam nikmat. Yang kalau kita nak kira atau kita nak hitung nikmat Allah ni tuan-tuan, mudah ya dengan kita perhatikan pada batang tubuh kita atau diri kita ni tuan-tuan. Apa nikmat yang kita tak dapat? Artinya semalam nikmat yang kita dapat, hari ini juga kita dapat benda yang sama. Penglihatan kita, mata yang boleh melihat, telinga yang mampu mendengar. Tak ada lagi tuan-tuan, kadang-kadang 2-3 hari tak dengar, esok dengar balik, tak ada. Kecuali dia ada masalah. Tapi kebiasaan Allah Subhanahu wa taala sentiasa bagi kat kita ni. Walaupun kita tak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Tuhan duk bagi sedia tuan-tuan. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan syarat, kalau hamba tak minta aku tak bagi, diam kita tuan-tuan. Nah, kalau Allah Tuhan tak syarat tuan-tuan, kalau hamba tak minta nikmat dapat hari ni, esok malam lagi tak minta, esok pun tak dapat dah. Diam kita. Sebab apa? Banyak sangat kalau kita nak senarai kan. Nikmat anak isteri kita, nikmat kita boleh duduk ada dalam rumah, itu semua nikmat tuan-tuan yang kita tak sedar. Sebab apa? Sebab kita duk perasan apa yang kita duk ada hari ini di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita duk rasa inilah hasil titik peluh kita, kerja kita. Kita duk perasan tuan-tuan. Waktu manusia atau orang yang amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa jua yang dia dapat di atas dunia ni, pertama pandangannya hanya letak kepada Allah. Apa dia? Ini nikmat Allah. Bila orang puji kata cantik rumah hang besar, yang tak apalah hang ajar besar dak, kata ni kurniaan Tuhan, Tuhan nak bagi siapa-siapa, Tuhan berkehendaki. Kulli syai'in qadir, kata Allah. Sebab tu kita kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita ni di kalangan orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, kita nak sambung pengajian tafsir kita. Kita nak masuk kepada ayat yang ke-56, 57 saudara. Ayat yang ke-57. Sebelum kita nak baca pada ayat yang ke-57, bermuka surat 242, juzuk yang ke-13. Muka surat 242, juzuk yang ke-13. Kita nak tengok sikit apa peristiwa sebelum ni yang telah berlaku kepada Nabi Allah Yusuf. Ya, baru kita akan tengok apa peristiwa pada ayat yang ke-57. Baik, sebelum ni tuan-tuan, kalau kita tengok, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan baginda Nabi Allah Yusuf daripada mana? Daripada duduk dalam sijnun, dalam penjara. Sebab apa dia masuk dalam penjara? Mudah nak abang tuan-tuan, kerana menutup kesalahan orang lain, atau bahasa kita kambing hitam. Nah, orang lain buat salah, tiba-tiba dia yang kena masuk penjara. Itu hakikat dia. Tapi sebenarnya adalah daripada ketentuan Allah, kan? Sebab berpandukan kepada doa yang telah didoakan oleh baginda Nabi Allah Yusuf sendiri pada ayat yang kita baca sebelum tu, waktu mana dia nak masuk dalam penjara tu, kan? Baik, bila masuk dalam penjara, kita tahu peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan mimpi kepada dua orang pemuda, fatayan pula sebelum tu. Kita cerita. Cuma kita nak ulang balik sikit-sikit, kan? Habis selesai tu, yang kata fatayan, dua orang pemuda ni siapa tuan-tuan? Mereka ni dua-dua ni bekerja atau bertugas dalam istana raja. Seorang tukang buat ayak,
seorang lagi tukang buat roti ataupun gandum lah kan, dia uli roti. Maka dua-dua ni telah disogok ataupun dirasuah, bahasa kita rasuah kan, telah dirasuah oleh keseluruh pimpinan ataupun seluruh kabinet Raja Mesir ni kan. Siapa dia di kalangan memanda menteri kan, menteri kewangan, menteri pertahanan, menteri apa, jangan menteri kan. Pakat tak suka kat raja ni tapi ke depan raja pijak semut tak mati, itu masalah tu kan. Belakang raja tak puas hati, tu tak puas hati. Nampak tuan-tuan, ini dah benda ni bukan berlaku zaman kita. Saya bukan cerita zaman ni zaman Nabi Allah Yusuf. Tuan-tuan buka cerita zaman Nabi Allah Yusuf ni, kita buka cerita ni berlaku lebih daripada kisah ni berapa juta tahun lah tuan-tuan. Bermakna permainan manusia ni lebih kurang baik zaman dulu nak main zaman kita ni, zaman ke depan dia duk ulang benda sama tuan-tuan. Dia duk repeat, dia duk pusing benda yang sama. Kalau dia tak tadabbur Al-Quran, kalau dia tak kaji Al-Quran, tak faham Al-Quran, dia akan ulang perangai umat-umat ataupun masyarakat yang terdahulu. Maka dalam hal yang begitu, dalam keadaan dua-dua disogok, diberikan beberapa banyak dirham kepada dua orang ni, maka dalam masa yang sama tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala telah mendatangkan hidayah pada satu orang ni. Siapa dia? Yang tukang buat ayak ni, dia selamat. Kan selamat tak selamat lagi, tapi Allah bagi dia satu ruang untuk dia berfikir. Dia kata nak buat apa lah, raja ni bagus, dia kata. Walaupun pada permulaan tu dia setuju, dia pun nak buat sama-sama nak buat, nak terima sogokan daripada menteri-menteri ni. Untuk buat apa? Memasukkan racun dalam makanan dan juga minuman raja. Tiba-tiba tukang buat ayak ni dia fikir, tak boleh buat ni kan. Bantuan sara hidup dia dah bagilah kan, contoh kan, kata raja perhatian ni kan. Kemudian geran 3,000 ke 8,000 tak tahu lah, dapat juga. Nak menentang apa lagi? Tunggu tahap gitu kan. Dia mula fikir ni sebab raja punya bagus kan. Raja berjiwa rakyat ni, dia bagi apa-apa susah kan, sebab dia pun nak main susah ni kan. Nanti kan kita tengok ni, dia kata tak jadi buah kan, baik sangat bagi, tak bawa apa je, buat jahat baik sangat, dia tak jadi buah. Maka dia tak bubuh. Tapi tukang buat roti ni dia tak kira apa, janji aku dapat duit, yang nak mati bukan aku, dia yang nak mati kan. Dia mati, selesai masalah, hantar bilik dah, tak kira apa tuan-tuan, nampak ke arah dunia semata-mata. Maka dia pun beracun. Bila mana dipersembahkan makanan dan minuman, apa yang berlaku? Raja nak muntah darah dulu, dia nak makan dulu kan. Bila dia nak makan, tukang buat ayak tu habaq pada raja, tuanku jangan duk makan, la tak kulu, jangan duk makan tu, sebab dalam roti tu ada racun. Raja pun terkejut. Bila tukang buat roti tadi dengar yang kawan dia tukang buat ayak kata macam tu, dia pun tak puas hati. Tadi dah sama-sama janji dah, okey dah kan, patutnya rahsia kan, rahsia secret tapi bila dia kawan tu bunyi, dia kena bunyi ya. Sama, same tuanku jangan duk minum ayak dia buat tu. Ayak dia pun ada racun. Bila raja dengar macam tu, macam mana? Okey baik, tukang buat ayak ambil minum ayak hang buat tu. Kan? Tukang buat ayak, minum ayak yang hang buat tu. Apa kita faham tentang di situ? Tuan-tuan, yang buat ayak, yang tukang buat ayak ni buat ayak kepada raja, kepada sultan ataupun raja lah. Artinya ayak tu ayak special lah, bukan ayak biasa-biasa lah, kan? Maksudnya hanya raja yang boleh minum ayak tu kan. Jadi nak abang orang yang berada dalam kebaikan ni, dia buat ayak untuk raja dah, dia yang minum. Nampak? Dia dapat gift balik lah benda tu kan. Itu kelebihan kepada orang yang buat kebaikan. Dan dia yakin kebaikan tu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat ayak untuk raja, patut dia tak boleh minum. Hanya untuk raja, tapi dia minum bekas raja dan dia minum daripada air yang dia buat tu. Hebat tuan-tuan. Kan? Dia raja kata minum, dia okey ya, sebab tak masuk racun. Dia minum langgah sampai habis, tak tinggal pun. Kan? Dia pun kan. Bila kata minum tuan-tuan, okey, elok Raja perintah kepada tukang buat roti tu pula, okey, hang makan roti Nak makan tuan-tuan? Tak makan, dia nak mampu kan. Tapi jangan duk tanya racun jenis apa dia duduk dalam tu, tak tahu kan, cak tikus ke apa tak tahu. Bila kata suruh makan, tak makan ni tuan-tuan, kemudian raja perintahkan pengawal pipa ambil atau panggil bawa mai binatang ternak. Itu tak sebut binatang ternak kan apa, riwayat pun tak cerita, tapi dipanggil binatang. Bila mai
Bagi roti kat dia, dia makannya selang beberapa second, beberapa saat tuan-tuan, KO tu. Kuat racun tuan-tuan. Kuat racun tu kan. Mati tu. Maka Raja tak adili, dua-dua ni pergi humban masuk dalam penjara berserta dengan Nabi Allah Yusuf. Baik, kemudian Allah datang mimpi yang kedua. Yang mimpi pertama mana? Mimpi pertama kita tahu, mimpi Nabi Allah Yusuf. Satu. Kemudian mimpi yang kedua ni, mimpi Fatayan, dua orang pemuda tadi ni. Seorang mimpi apa? Dia mimpi menjunjung, memerah akan anggur yang sangat cantik. Dia mimpi tu, kata tukang bakyak ni. Dan dia perah tu berapa tangkai? 3 tangkai atau 3 ucang. Dia panggil apa? Ucang ke tangkai, gitulah kan. Sekarang lagi tuan-tuan, dia mimpi apa? Dia mimpi dia menjunjung roti atas roksun kepada dia. Dalam buat bakui, ada bakui, kemudian dalam bakui tu ada roti, dia junjung roti dalam tu atas kepala dia, firaqsun dia kata. Dalam masa yang sama, tengah-tengah duk junjung, tiba-tiba fayakulut tayran, ayat tu sebut burung pi patut roti dia tu, pi ambil atau pi makan roti tu. Maka tanya kepada Nabi Allah Yusuf AS. Panjanglah dia ada story kan tu kan. Nabi Allah Yusuf tak cerita lagi. Nabi Allah Yusuf tekan ke mereka dengan tauhid kepada Allah. Itu panjang story dah. Tapi nak abang, bila kata Nabi Allah Yusuf sebut, baik, apa meaning dia, apa makna dia? Yang tukang bakyak ni dalam tempoh 3 hari nanti, lepas hari yang dimimpi tu, dia akan keluar dan kembali bertugas kembali. Kan? Dia kerja balik. Tak ada masalah sebab dia tak salah. Tetapi tukang buat roti tadi, apa yang berlaku? Kepalanya akan dipancung. Kerana mana? Kerana salah pergi buah racun. Kan? Baik. Kemudian nak keluar tukang buat ayak ni, Nabi Allah Yusuf pesan. Nabi Allah Yusuf kata apa tuan-tuan? Esok anak keluar ni hampir habaq kat raja. Habaq kat tuanku. Kata aku ni orang yang tidak bersalah dan aku minta diadili. Kemudian apa yang berlaku? Wanasiatu syaitan. Dia telah dilupakan oleh syaitan. Ini tak kerja syaitan ni tuan-tuan. Telah dilupakan oleh syaitan. Dia keluar seronoknya pasal tak ingat pada Nabi Allah Yusuf. Berbatan tuan-tuan, riwayat sebut kata 3 tahun, ada kata 5 tahun. Bayang tengok, lupa sungguh tu kan. Lupa sungguh tuan-tuan. Sampai Allah datangkan mimpi yang terakhir, iaitu mimpi raja. Apa dia mimpi raja? Dalam mimpi dia nampak satu, yang pertama dia nampak 7 ekor lembu betina yang gemuk. Dan 7 ekor lembu betina yang kurus. Dan 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai gandum yang dah diambil gandum tu, jadi layu dah, tak ada apa lah kan. Apa yang berlaku lah, mimpi dia tu dia nampak lembu yang kurus ni pi makan lembu yang gemuk. Dah makan tuan-tuan, tetapi tiada barang berubah akan bentuk badan lembu tu. Yang kurus tadi pi makan lembu gemuk, tak berubah. Tak berubah bentuk dia, tetap kurus macam tu tuan-tuan. Macam kita lah, ada kawan-kawan kita jenis pelahap ni kan, badan kuih kering ni, makan tu tuan-tuan, bubuh kelabu nasi berani ni, kalau katak tu nampak tak lepas tau. Badan kuih kering dah, kita abang apa? Ni bulan tu raya kan. Nak abang macam tu dah ni. Yang kata lembu dia nampak ni, makan lembu yang gemuk, tak berubah apa-apa pun, kuih apa tu. Kan ada kawan-kawan kita kan, tuan-tuan jangan duk kata dia tu, sian dia tu. Kadang ada orang jenis macam tu tuan-tuan, dia jenis makan kuat, tapi badan dia tak naik. Ada kawan-kawan kita tu, kadang-kadang kita cemburu kan tuan. Ni mutadarah macam-macam, badan haram tak naik pun, macam mana jenis tak naik kan. Kita pantang makan sikit kan, makan sikit tembun. BKP ni kita duk makan saja kan, ni dah okey lah. Boleh berjalan dulu yang duk rumah tuan-tuan 3 bulan, Allahu Akbar, pelan tembun tuan-tuan. Tu yang dah boleh berjalan ni, jumpa kawan kata macam orang lain lah ke adik dia ke abang dah aku lah kata. Baru 3 bulan tak jumpa lain macam mana bak tuan-tuan kan. Yang duk kata kat dia lah kan, yang kata kukuh itu biar fikir dah. Baik, kemudian yang kata gandum ni, gandum yang hijau ni apa berlaku? Yang hijau yang kena tindih kepada gandum yang tak ada gandum yang kata layu ni. Maka habis dia mimpi tuan-tuan, maka dia panggil para pembesar dan juga ahli nujum dia yang kata tok moh tak moh, panggil mai. Panggil dia pemain ni. Tanya, apa habaq Ustaz? Siapa yang boleh tahu apa makna mimpi aku ni? Depa ni bukan bohong tuan. Tu kata ahli nujum bohong ni zaman ni ajalah. Bukan zaman Piramli ni, zaman ni dah dah.
Bohong ni bobok ni. Jawapan lepas mudah, dia kata tuanku mimpi benda mengarut. Saya bagi bahasa mudah tuan, semua dia sebut dalam Quran, kita dah baca ayat kan. Cuma saya nak bagi ringkasan. Tuanku mimpi ni benda yang tak masuk akal langsung. Dan kami tak boleh nak tafsir benda ni. Nak dia sebut tu kan. Sebab apa? Sebab hampa pun kaki bohong. Kan? Memang tak boleh lah. Bukan pakar pun tak boleh. Maka apa yang berlaku, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala memberi ingat kepada tukang ba'yak ni. Kata, loh, aku baru teringat pada Nabi Allah Yusuf. Jumpa raja, tuanku, di dalam penjara ada satu orang yang boleh mentakwil atau mentafsir mimpi. Dan mimpi yang dia tafsir tu betul belakang. Bila raja dengar itu, pergi tanya dah. Pergi jumpa dengan Nabi Allah Yusuf. Tanya, dia sebut apa yang first, dia kata Yusuf wa ayyuhas siddiq. Dia puji Nabi Allah Yusuf dulu. Kan? Itu perihal dalam Quran dia sebutkan ayat yang kita baca sebelum ni kan. Dia kata wahai Nabi Allah Yusuf, orang yang betul, orang yang benar. Nak buat apa tuan-tuan, kita pun nak minta dengan orang, apa-apa pun kita kena start dengan pujian dulu. Tu Quran ajak tuan-tuan. Bahasa kita ni, kita punya adab kita. Kan? Tuan-tuan nak minta menikah lain ke apa, puji bini tu. Puji dia kakao, bolehlah orang menikah lain. Mesti dia kata okey, kan? Kalau boleh on lah, tak boleh lah, kan? Tapi nak apa Quran ajak itu, kan? Dia kata Yusuf ayyuhas siddiq. Dia kata wahai Nabi Allah Yusuf, orang yang betul. Dia kata orang yang benar. Dia kata habaq asal, apa makna mimpi, cerita apa mak? Kata Nabi Allah Yusuf, kamu ni akan kedatangan satu musim. First, dia main musim makmur atau musim yang subur. Waktu tu apa yang berlaku? Apa jua tumbuhan ataupun benda yang duk tanam pada ketika itu pakat tumbuh belaka. Bakat tumbuh belaka. 7 tahun musim subur dan makmur ni, tanamlah menatang apa pun. Kita sebut itu yang kalau ada musang king waktu tu zaman-zaman tu bibaling tanam hidup tu kan. Kut lah ada. Tak tahu dah tak ada lah kan. Mungkin kan. Nak cerita subur sungguh Mesir ketika itu, bukan Mesir je, kawasan sekitarnya, termasuk dengan kawasan tempat Nabi Allah Yaqub tinggal, di mana Kanaan, Palestin. Ada tinggal di Kanaan, Palestin. Pakat kena belakang ni subur. Baik. Kemudian kata Nabi Allah Yusuf, ba'da, lepas ni kamu akan main satu musim pula. Apa dia? Musim kemarau. Musim kemarau. Berapa tahun pula? 7 tahun juga. 7 tahun juga main musim kemarau. Lepas tu Nabi Allah Yusuf lagi akan datang pula musim yang baik. Lepas 2 tahun kata musim kemarau ni. Bila raja dengar begitu, raja terus percaya dan panggil Nabi Allah Yusuf untuk menghadap raja. Panggil Nabi Allah Yusuf untuk menghadap raja. Bila panggil menghadap Yusuf, Nabi Allah Yusuf kata kepada tukang ba'yak yang main panggil, kata aku akan keluar lagi mana raja tak tahu kebenaran apa yang sebab dan musabab kenapa aku masuk dalam penjara. Maka berlakulah ketika itu dipanggil akan Zulaikha ni, yang kata isteri pembesar ni, yang pernah melakukan ataupun membuat fitnah kepada Nabi Allah Yusuf AS. Panggil dan mengaku. Kemudian panggil Nabi Allah Yusuf mai, maka diberikan pakaian yang istimewa kepada Nabi Allah Yusuf. Datang Nabi Allah Yusuf. Datang itu Nabi Syarah itu ayat sebelum tu, datang bercakap dengan bahasa-bahasa yang berlainan. Kan? Tapi hebatnya Nabi Allah Yusuf, apa jua bahasa yang dicakap, yang dituturkan oleh raja ni, semua Nabi Allah Yusuf tahu. Dan raja ni tak tahu 2 bahasa. Apa dia? Satu bahasa Ibrani, iaitu bahasa Nabi Allah Yaqub dan Nabi Allah Yusuf ni, yang mereka duduk di Kanaan, Palestin kan, bahasa Ibrani. Satu lagi bahasa Arab. 2 bahasa ni tak tahu, lain bahasa dia tahu. Maka Nabi Allah Yusuf cakap benda ni, maka terkejut dia. Sebab apa? Satu orang yang cukup muda, 30-an umur Nabi Allah Yusuf ketika itu, tetapi mempunyai ilmu yang cukup banyak. Maka dia tanya, nak buat macam mana ni? Nak buat macam mana ni? Kata nak main pula, lagi main musim mewah, nak buat macam mana ni kita? Maka Nabi Allah Yusuf kata, buat tuan-tuan, nanti bila mana main musim mewah, apa yang kita tanam waktu ketika itu, jangan ambil hasil dia saja, potong dengan tangkai-tangkai sekali. Tanam gandum, jangan ambil gandum dia saja, potong dengan tangkai-tangkai, simpan sekali. Bila dia sebut begitu, maka raja sebut okey, tak apa. Kemudian tanya, siapa nak boleh buat benda ni? Siapa nak boleh buat benda ni? Maka ketika itulah Nabi Allah Yusuf apa? Lantik aku, bagi aku, jadikan aku khala ja'alni ala khazainil ardh. Jadilah aku ini orang yang boleh menjaga pembendaraan bumi. Ardh ni bumi ataupun sebut Mesir lah.
Inni hafizun alim, sebab aku mengetahui. Artinya apa? Nabi Allah Yusuf meminta kepada raja ni untuk jadikan dia ni sebagai menteri kewangan. Menteri kewangan. Buat apa dia menteri kewangan, tuan-tuan? Sebab menteri kewangan ni paling besar daripada apa-apa menteri. Kan? Apa-apa hal dia yang nak kena luluskan dan sebagainya dia. Kan? Menteri lain tak ada apa. Kan? Nak buat apa kata menteri pengangkutan pun dia nak minta bajet, minta siapa? Menteri kewangan. Jadinya menteri kewangan ni penting, kan? Dalam sebuah kerajaan tak betul menteri kewangan ni jahanam mereka. Kan? Tak betul dia bila orang tanya duit ada, duit tak ada, orang tak tahu pergi mana. Tu dia buh itu lah. Kan? Saya tak tahu yang lepas tu pimpan mana tak tahu. Mai tu kan. Tak jujur, tak boleh. Sebab tu nak lantik pimpinan ataupun menteri kewangan ni kena orang yang jujur. Dan orang yang ada ilmu. Sebab tu ayat sebut inni hafizun alim, dia kata. Aku ni orang yang memelihara dan orang yang mengetahui. Kerana apa? Kerana aku ada ilmu. Lantik aku. Kan? Raja lantik dah tuan-tuan, dia raja lantik dia jadi menteri kewangan. Kan? Baru nak mai jumpa ayat 57. Baik, ayat 57 ni. Kata Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wala ajrul akhirah khairun lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah, dan sesungguhnya pahala akhirat. Pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman, sedang mereka pula bersifat wa kanu yattaqun, bersifat bertakwa atau bertakwa kepada Allah. Bab apa sebut itu? Baik, kita tengok huraiannya. Kata Allah, sesungguhnya pahala yang ada di akhirat. Apa dia? Iaitu balasan yang merupakan segala kenikmatan di atas akhirat itu adalah diperuntukkan hanya sahaja bagi orang yang amanu, yang beriman, lagi bertakwa kepada Allah. Pahala tersebut lebih baik bagi mereka daripada pahala atau balasan mereka terima di dunia. Betapa pembesarnya mereka perolehi, ini menjadi dalil bahawa balasan yang akan diterima oleh Nabi Allah Yusuf di akhirat nanti lebih besar daripada apa yang diterima di atas dunia. Ayat ini nak apa tuan-tuan? Kita tengok sebelum ni Nabi Allah Yusuf diuji oleh Allah dengan ujian yang cukup dahsyat. Bila dia tahan ujian Allah dan dia pelihara diri dia untuk tidak melakukan perkara-perkara yang diteguh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah angkat darjat dia ni, yang kata Nabi ni, walaupun dia diuji oleh Allah dan dia terima, dia accept dan sebagainya, maka Allah beri dia pangkat dan kedudukan di dalam kerajaan Mesir. Tu nak abang itu. Tapi nak abang lagi apa tuan-tuan? Allah sebut jangan duk ingat benda yang berada atas dunia ni benda yang kekal. Bahkan kita kena harap kebaikan kepada hari akhirat. Nak azan dulu ke apa? Masuk azan lah. Azan dulu.
ilaha illallah. Bedanya sikit dia Nabi. Baik, nak abang tuan-tuan nak cerita tentang pahala akhirat. Sebab tu dalam Al-Quran tuan-tuan banyak cerita tentang bab ni. Nak abang bahawa kita jangan semata-mata mengharapkan benda yang ada atas dunia ni, kerana sepatutnya kita mengharapkan akhirat. Contoh kita bagi dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Asy-Syura. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-36, "Fama utitu min syai'in famata'un hayatid dunya wa ma indallahi khairun wa abqa lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Allah kata akannya oleh itu apa jua yang diberikan kepada kamu, maka ia hanyalah nikmat kesenangan hidup di atas dunia ini sahaja, dan sebaliknya apa yang ada di sisi Allah, wa ma indallah khairun wa abqa, yakni daripada pahala akhirat itu lebih baik dan juga kekal bagi orang-orang alladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, bagi orang yang beriman, yang berserta bertawakal atau berserah bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ni pun sama, lebih kurang macam ayat yang kita baca ni dalam surah Yusuf 57 ni. Artinya kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kena sentiasa mengharapkan pahala akhirat. Sebab apa? Sebab kita hidup tak lama. Kalau kita nak harap benda atas dunia tuan-tuan dia sat dan benda tak kekal, dia sebut wa abqa dan tak kekal. Kok mana pun benda atas dunia ni dia ada masa dia akan luput. Bukan benda tu saja tuan-tuan, batang tubuh kita pun sama. Yang tubuh kita ni mana ada orang umur 80-90 tahun masih steady, masih muda, masih tak ada tuan-tuan. Dia akan melalui fasa-fasa untuk dia makin lama makin teruk, makin tua dan sebagainya. Artinya kita akan binasa. Sebab tu tuan-tuan, buatlah kerja atas dunia ni seperti mana kita buat atau yang disebut dalam satu hadis Nabi ni. Buat benda untuk kita dapat akhirat. Di antaranya buat tuan-tuan, Nabi sebut ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 benda yang kita buat atas dunia ni, dan benda tu kita akan kutip dan kita akan dapat walaupun kita mati. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya yang didapati akan orang yang beriman, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'dal maut. Lepas dia mati ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warasahu aw masjidan banahu aw baitan li ibnil sabil banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi min sihhatihi wa hayati yalhaqu min ba'di mautih. Nabi sebut kalau kita ni nak kita dapat ataupun nak benda yang baik untuk kita terima ketika mana kita mati, atau benda yang katakan akhirat ni, buat benda 7 perkara ni kata Nabi. Nabi kata pun yang pertama iaitu kita ada ilmu, ya, min ilmihi, kita ada ilmu dan kita ajarkan dan kita sebarkan. Ilmu apa? Ilmu apa saya tuan-tuan? Ilmu apa tuan? Tak kira ilmu apa, ilmu masak ke apa, boleh buat apa, ke repair kereta, habaq kan yang duk ikut. Yang duk ikut, tak lagi kalau aku ajak lah esok dia boleh buat sendiri, esok tak panggil aku, jangan gitu tuan-tuan. Ajak tak ada masalah. Sebab benda tu kita akan dapat balik insya-Allah. Ni disebut kan. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nasharuhu wa waladan salihan. Amal soleh, ya, anak-anak soleh, anak-anak yang soleh dan solehah yang kita tinggalkan. Jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah yang kita tinggal, dan keadaan kita tinggal dia tu dia duk buat amal ibadah patah balik kat kita. Apalagi kita mushaf Al-Quran yang akan diwarisi, atau kita sebut kita buat wakaf Al-Quran dan sebagainya yang tu. Apalagi tuan-tuan masjid, bunial masjid kan, dibina masjid ataupun tempat semayang surau dan masjid. Tak boleh buat masjid seketui tak ada duit. Bila kata ada satu tempat masjid surau nak minta wakaf dan sebagainya, kita bagi. Tak boleh buat semua, kita tak ada duit tuan-tuan, kita ada sikit-sikit bagi. Yang ni di antara disebut juga masjid atau bunial masjid kan. Apalagi tuan-tuan iaitu rumah bagi Ibnu Sabil, iaitu orang yang musafir. Macam tentulah PKP tempat apa yang susah nak semayang, kita buat satu pondok, buat satu rumah contoh kan, atau kita buat rumah perhentian untuk orang nak semayang, solat dan sebagainya, orang nak rehat, itu juga benda kita akan dapat balik. Apalagi sungai yang dialirkan, sungai ni maksudnya apa, kalau kita ada kesempatan untuk buat sungai lah kan, kita buat sungai ataupun kita alurkan air kepada orang lain untuk kegunaan orang lain.
Dan yang penting yang terakhir tuan-tuan, apa dia? Sadaqatan akhrajaha min malihi min sihatin wa hayatih. Nah, kita buat sedekah yang dikeluarkan harta kita ni, malihi harta kita ketika mana? Fi sihah, ketika sihat tu. Dia kata. Yang kedua kata Nabi SAW, ketika mana? Wal hayatih, ketika hidup. Ni. Sebab tu memberi sedekah ketika kita sihat dan ketika kita hidup adalah kelebihan yang cukup banyak yang kita akan collect ketika mana kita berada di yaumul mahsyar, ataupun kita berada dalam kubur. Buatlah 7 perkara ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita habis pada ayat insya-Allah tuan-tuan. Nanti kita akan sambunglah pada pertemuan kita yang akan datang kepada ayat yang ke-58. Ayat yang ke-58 ni nak abang apa tuan-tuan? Kita pergi depan sikit, nak abang sikit. Dia nak cerita waktu ketika ini dah mai dah. Yang kata musim kemarau tu, waktu ni dah mai dah. Bila dah mai tuan-tuan, apa berlaku di Mesir bila kedatangan musim kemarau? Apa berlaku? Dan adakah Nabi Allah Yaqub dan anak-anak dia terlibat juga ataupun apa yang berlaku? Nanti kita tengok. Dan pada ayat yang ke belakang juga, yang ke-58, insya-Allah kita akan tengok anak-anak Nabi Allah Yaqub mai bertemu dengan Nabi Allah Yusuf. Jumpa dengan Nabi Allah Yusuf, apa ucapan dia? Adakah dia kenal Nabi Allah Yusuf atau tak kenal? Yang tu kita akan bicara pada ayat ke-8 insya-Allah. Qulil haq, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang kedaifan dan kelemahan saya sendiri, diberi ampunan maaf. Andainya terkasar bahasa ataupun menyatakan tuan-tuan, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita hari ini insya-Allah. Sebelum akhir ada satu perkara, iaitu tabung saya tu. Saya mohon semangat tuan-tuan yang sedang menyambung pengajian di peringkat sarjana. Tuan-tuan yang nak menyumbang boleh terus masukkan dalam tabung tu insya-Allah, atau mungkin abang berzakat pendapatan, perniagaan, simpanan dan boleh buat demikian dengan WhatsApp saya pada nombor akaun, nombor tentera dan nombor telefon saya tu insya-Allah, dan boleh bank in pada nombor akaun yang tertera pada tabung tu insya-Allah. Kalau nak zakat tu tuan-tuan maklumlah, kita buat akad insya-Allah atau bagi bahan insya-Allah. Terima kasih atas semangat tuan-tuan yang mulia. Saya doakan bersempena dengan yaumul Jumaah hari ini ataupun Saidul Ayyam ini, mudah-mudahan rezeki tuan-tuan dimurahkan. Mudah-mudahan tuan-tuan yang menyumbang pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan yang baik insya-Allah. Mudah-mudahan sampai kembali ketika mana kita berada dalam kubur insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak, jazakallahu khairan katsira, dan mohon halalah semangat tuan-tuan insya-Allah. Kita akhir dengan sedikit bacaan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami bermohon padamu ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami yang telah lalu ya Allah, dosa kami yang sekarang ini ya Allah, dan dosa kami akan datang ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Kami sayang dan kasihkan keduanya ya Allah. Jadikan mereka di kalangan orang yang saleh dan salihah. Panjangkan umur mereka dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami ada ibu dan ayah telah pergi meninggalkan dunia ini ya Allah. Berilah lapang pada kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman syurga. Permudahkan urusan mereka di sana ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami dan zuriat kami dan anak cucu cicit kami ya Allah, suami kami, isteri kami di kalangan orang yang saleh dan salihah ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkan kami dari perkara-perkara yang sia-sia, perkara yang haram ya Allah, perkara yang mendatangkan dosa dan maksiat pada hati dan batang tubuh kami ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah, kami hamba-Mu yang hina, tolong dan bantulah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon padamu ya Allah, jadikan kami yang Kau berikan akan rezeki-rezeki yang banyak, rezeki yang menempah roh ya Allah, rezeki-rezeki yang halal dan tayyibah dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami di kalangan orang yang istiqamah untuk terus melakukan ketaatan dan ibadah kepadamu ya Allah. Jadikan kami di kalangan penuntut ilmu ya Allah, dan kami amalkan ilmu yang kami dapat ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami yang mana Engkau kasihi ya Allah. Janganlah Kau jadikan kami di kalangan orang yang Kau jauhi ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami di kalangan orang yang sentiasa mengingati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jadikan bibir-bibir kami di kalangan bibir yang selalu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, perkenankan doa dan hajat kami ini ya Allah. Perkenankan doa dan hajat kami ini ya Allah. Perkenankan doa dan hajat kami ini ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.